Nanti guntung tumbuh melata, sayang merebak di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersua pada pagi yang siang ini. Justru itu, saya Khairul Rahman Iqmal menggalas amanah dan tanggungjawab sebagai pemerintah anda pada hari ini akan mengupas sebuah topik yang begitu penting dan sangat dekat di dalam hati kita, iaitu lemah iman, punca dan penawar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita melusuri lebih dalam lagi pada topik perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ketiga barisan ahli panel saya pada hari ini. Bak kata patah, tak kenal maka tak cinta. Di sebelah kiri saya, dia merupakan panel pertama kita pada hari ini, iaitu saudara Aiman Nasruddin. Apa khabar saudara? Khabar baik saudara. Terima kasih. Seterusnya, saudara pada panel kedua kita, iaitu saudara yang jejaka yang tampan, segak lagi tampan, iaitu saudara Muhammad Zarif Azam. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Manakala ahli panel kita yang ketiga tidak lain dan tidak bukan, iaitu saudara Muhammad Kamal. Apa khabar saudara? Khabar baik. Bagaimana dengan anda? Alhamdulillah saya baik saja. Nampak saudara semua sudah sabar untuk membincangkan topik kita pada hari ini. Usai perkenalan kita pada semua panel, kembali pada topik asal kita. Secara umumnya, walaupun kita sudah beragama Islam sejak kecil lagi, namun kita masih lagi tidak faham apa tentang Islam dan isinya. Oleh itu, saya ingin ajukan satu soalan kepada saudara panel pertama kita, iaitu saudara Aiman Nasruddin. Saudara, apakah yang dimaksudkan dengan iman sehingga ramai yang tidak tahu apa sebenarnya itu? Dipersilakan saudara untuk menjelaskan. Terima kasih saudara. Makna iman dalam sebuah buku yang bertajuk Mutakab Hadis ialah dari segi bahasa ialah menerima dengan penuh yakin penyampaian seseorang tersebut kerana kepercayaan terhadapnya. Manakala dalam istilah agama pula ialah menerima dengan yakin perkabaran Rasulullah SAW tanpa melihat dengan mata sendiri. Ada hadis menyebut tentang iman, iaitu menurut sabda baginda Muhammad SAW, apabila kamu bergembira atas amalan baik kamu dan bersedih atas amalan buruk kamu, maka kamu ialah seorang yang beriman. Jadi kita harus bertakwa kepada Allah SWT, kerana itulah merupakan tunjang utama kehidupan kita sebagai hamba Allah di dalam dunia ini. Jadi saya pulangkan semula kepada saudara Khairul. Terima kasih saudara Aiman. Demikian tadi penjelasan tentang tarikh iman daripada saudara Aiman. Pada pendapat saya, penjelasan daripada saudara Aiman tadi sungguh mendalam dan sungguh terperinci serta menarik perhatian. Berbalik pada topik asal kita, bagaimana iman seseorang itu boleh menjadi lemah dan apa kemudiannya? Saya tujukan soalan kedua ini kepada panel kedua kita, iaitu Zarif Azam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Khairul atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Menyebut tentang punca lemahnya iman itu ialah sentiasa sibuk dengan hadis Nabi. Kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah SWT, sambil kita menjalani bikin harian kita, janganlah kita lupa untuk meluangkan masa untuk agama dan beribadah kepada Allah SWT. Janganlah kita leka dengan hal Nabi sehingga kita melupakan untuk melakukan ibadah kewajipan kita sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi, dari kehidupan dunia ini hanyalah gurauan senda dan permainan. Dan sesungguhnya dari ayat itu ialah kehidupan sebenar kita jika mereka mengetahui. Seterusnya, jauh daripada menuntut ilmu
pada hari ini terdapat banyak majlis ilmu. Sebagai contoh, ceramah, kuliah dan kelas agama. Tapi hanya sedikit sahaja yang menghadirinya. Masya Allah, Masya Allah. Pada peringkat universiti, apabila kita tamat pembelajaran di sana, janganlah kita menamatkan belajar kita di situ saja. Tapi ilmu itu luas. Kita sebagai umat Islam yang beriman, mestilah bijak mencari ruang dan waktu yang sesuai untuk mempelajari ilmu ataupun menuntut ilmu pada peringkat dewasa kelak. Justru faktor persekalian juga amatlah penting dalam bentuk karakter iman seseorang itu. Sebagai contoh, apabila kita duduk di dalam suasana agama seperti forum perdana, insya-Allah kita punya iman akan terjaga dan dilindungi oleh Allah SWT. Akhir sekali, janganlah kita terjerumus ke dalam tempat-tempat yang dimurkai dan dibenci oleh Allah SWT. Sekian itu saja pertanyaan saya. Saya serahkan kepada saudara Khairul. Terima kasih saudara Azam. Baiklah, lemah iman merupakan satu penyakit batiniah yang dihadapi oleh setiap manusia di muka bumi ini. Namun setiap penyakit mesti ada penyawanya, bukan? Untuk itu saya ingin ajukan soalan terakhir saya kepada panel ketiga kita, iaitu saudara Kamal. Saudara, boleh saudara kongsikan apakah penawar bagi penyakit lemah iman? Silakan saudara. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada saudara tuan moderator kita, iaitu saudara Khairul, kerana memberi saya soalan tentang perkara yang paling penting dalam topik ini, iaitu penawar bagi lemahnya iman. Baiklah. Sebagai seorang muslim, kita hendaklah mengamalkan amalan-amalan mulia dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, banyak terdapat dalam rukun Islam. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, dalam hadis ada mengatakan Islam terdiri daripada 5 perkara. Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, haji dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Seterusnya, penawar bagi lemahnya iman juga ialah mengucapkan kalimah thayyibah, iaitu kalimah la ilaha illallah. Di dalam kitab ada yang saya terbaca, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaklah kamu sentiasa memperbaharui iman kamu. Maka baginda SAW ditanya, ya Rasulullah, bagaimana cara untuk kami memperbaharui iman kami? Maka baginda SAW berkata, perbanyakkanlah ucapan kalimah la ilaha illallah. Riwayat Musnad Ahmad, Tabarani, Tabligh. Dan yang paling penting dalam hidup kita, dengan masa sekarang ni, kita harus bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Semakin kita bersyukur kepada nikmat yang diberi, semakin bertambah keimanan di dalam diri dan semakin bertambah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan rukun-rukun iman yang lain. Sekian, saya kira itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Khairul. Terima kasih saudara Kamal atas penjelasan tadi. Banyak kita dapat untuk mengatasi masalah penyakit-penyakit lemah iman ini, antaranya adalah melafazkan kalimah thayyibah dengan kalimah la ilaha illallah. Akhir kata daripada saya ingin mewakili semua ahli panel kita pada hari ini memohon maaf jikalau ada terkasar bahasa dan tersilap kata. Saya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.